Baik, seterusnya daripada Ika Syafika, macam mana nak istiqamah dengan hidayah yang telah diberikan? Ya, Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, bukan senang orang nak dapat hidayah, tapi lagi senang meninggalkan hidayah. Okay, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah pada orang. Allah yang bagi hidayah pada kita. Kita hanya usaha untuk mengajak orang. Tetapi yang menentukan, yang membuka pintu hati, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita, dengan sebab kita sendiri membuka pintu hati kita. Dengan kita sendiri yang berusaha untuk membuka pintu. Jadi kita kena buka pintu tu. Kalau kita tak buka pintu, macam mana hidayah nak masuk? Kita kena buka pintu. Nak buka pintu tu macam mana? Terpulanglah pada kita. Okay, nak pergi majlis ilmu ke, selalu menonton ceramah ke, selalu baca kitab ke, selalu baca buku ke, selalu baca Quran, selalu memerhati, selalu berfikir, selalu mendengar, selalu melihat. Orang macam ni insya-Allah dia akan dapat, hatinya akan terbuka untuk menerima hidayah. Soalan dia, setakat mana kita nak mengekalkan hidayah? Kena istiqamah, bersungguh-sungguh, teguh pendirian. Setengah orang dia tak istiqamah, dia peringkat awal saja dia nak pergi masjid. Masuk sebulan dah datang dah. Sebab itu saya suka nasihat pada tuan-tuan. Yang dikatakan istiqamah tadi ni tuan-tuan, untuk supaya kita boleh istiqamah, biar kita buat perlahan-lahan, tapi jumlahnya adalah berterusan. Jangan kita buat banyak sekali mengejut, lepas tu tak buat dah. Pergi sembahyang, baca Quran, ikut kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tu. Setengah orang dia terlalu sangat buat dengan begitu drastik, sebulan je dia tahan, lepas tu dia penat, dia pancit. Jadi buat perlahan-lahan, sikit-sikit. Sehari 1000 kali zikir, sehari mungkin setengah juzuk baca Quran, kuliah maghrib ikut pengajian, istiqamah dulu. Sembahyang malam pukul 5 pagi, buat perlahan-lahan, mungkin seminggu 4 kali buat. InsyaAllah kita boleh istiqamah dengan amalan kita. Wallahu a'lam. Daripada An-Nazri, saya asyik mimpi tentang jenazah, angkat jenazah. Dah ubah tempat tidur pun asyik mimpi. Ada tak petua macam mana nak buat? Kadang-kadang bila bangun daripada tidur, perasaan takut tu ganggu emosi. Mandi limau. Mandi limau. Petang-petang sebelum maghrib mandi limau. Lumur satu badan, gosok satu badan. Kemudian baca Quran. Ya, sebelum tidur buat sembahyang witir, baca Quran. Bacalah Al-Mulk ke, baca surah Al-Mulk baru 2 muka setengah. Kan, baca Al-Mulk, Allah pelihara kita insya-Allah. Daripada Ayu, boleh ke Ustaz bagi doa untuk melembutkan hati anak? Surah Asy-Syura ayat 19. Alam Nashrah pun boleh dibaca. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Baca 19 kali pada air, pada minuman, pada makanan, bagi dia makan. Yang kedua, Alam Nashrah laka sadrak. Ayat ni semua orang hafal. Baca doa ni, mudah-mudahan budak tu lapang hati. Bila nak dibaca, ambil tapak tangan ni, letak di dada dia. Ambil tapak tangan kita, letak di kepala dia. Alam Nashrah laka sadrak, letak di dada dia. Mudah-mudahan hati dia, dada dia menjadi orang yang tenang, dilapangkan untuk menuntut ilmu, terang hati dia insya-Allah. Baik, daripada Azayu Azli, Datuk, ada salah seorang adik-beradik meninggal. Adik yang meninggal tu ada beli insurans. Adik tu tak kahwin lagi. Jadi macam mana pembahagian duit insurans adik tu? Haruskah dibahagikan kepada adik-beradik yang lain? Baik, duit yang dapat selepas kematian dia, yang mana duit tu dapat selepas dia mati, bukan dia usahakan waktu dia hidup. Duit yang dia usaha waktu dia hidup, mungkin dia dapat selepas dia mati. Mungkin duit SP dia, waktu dia hidup dia tak merasa lagi, waktu dia mati baru itu makna itu duit pusaka. Duit SP tu duit pusaka. Jangan berkata duit ni pula. Duit yang mendatang, yang tak tahu bila dia nak dapat, tak tahu berapa jumlah nak dapat. Seperti duit mayat, duit sedekah. Bila dia mati, orang sedekah buruh dalam tabung kan, itu bukan duit pusaka. Begitulah juga dengan duit khairat kematian. Itu pun bukan duit pusaka. Jadi begitu jugalah kalau insurans pun, dia tabung insurans RM1 je, tapi dia nak dapat apa dia pun tak tahu.
Jadi terpulanglah kepada penama dia untuk menguruskan harta tadi. Jadi sebaik-baiknya bincang ahli keluarga, ahli waris, kebetulan dia tak kahwin lagi, bincang mak ayah adik-beradik semua apa yang perlu dibuat dengan wang ni. Buatlah keputusan bersama, insya-Allah. Sanah Sulaiman, Ustaz, boleh ke sembahyang sunat ba'diyah tu kita buat selepas solat fardu lewat sikit? Yang lewat sikit tu apa maksud? Apa makna lewat sikit tu? Jadi bagi tahu berapa minit, berapa jam. Jadi kalau boleh janganlah lewat sangat. Pukul sembahyang isyak pukul 9 habis, dia buat ba'diyah pukul 10. Ni kita nak kata ba'diyah pun jauh sangat dah tu. Kalau setakat 3-4 minit tak apa lagi ba'diyah. Jadi jangan lajak sangat sampai habis dia punya keberkatan, kefarduan dia itu, insya-Allah. Kefarduan pula, kebaikan dia itu. Daripada Suri, apakah hukum solat tahajud tanpa disudahi dengan solat witir, dan bagaimana nak elakkan sifat riak dan ujub, Ustaz? Ya. Baik, apa hukum solat tahajud tanpa disudahi dengan solat witir? Dia penutup kepada solat sunat ialah witir. Jadi mungkin dia buat witir awal pukul 10 malam sebelum dia tidur. Nanti dia bangun pukul 5, dia buat tahajud. Dia tak perlu mengulangi witir dah. Jadi kalau dah buat witir sebelum dia tidur tu, dia dah buat witir, maka dia tidak perlu mengulangi witirnya. Jika dia tidur, dia bangun pukul 5, dia buat tahajud, dan dia sudahi sembahyang malam dia itu dengan tidak berwitir, tak apalah, sah juga, dapat pahala juga, tapi dia tak dapatlah pahala witir tadi. Yang kedua, bagaimana nak mengelakkan daripada ujub dan riak? Selalu ziarah orang mati. Ziarah orang mati. Tapi masalah kita sekarang ni, nak ziarah pun tak boleh. Bila nak hilang penyakit ujub riak? Yang kedua, ziarah kubur. Kamu jangan belagak lah, besok kamu ke dalam juga. Kamu jangan sombong ujub lah, besok kamu duduk dalam tanah juga. Lama-lama kita dah menghenakan diri kita. Maka taklah jadi ujub dan riak. Cuba tengok baby. Baby ketika dilahirkan, orang mandikan. Mayat bila dia mati, manusia bila mati jadi mayat pun dia dimandikan. Waktu lahir pun orang mandi, waktu mati pun orang mandi. Itu sombong ke siapa? Jangan sombong lah. Engkau lahir itu pun orang mandikan, kau mati nanti pun orang mandikan. Jangan belagak, jangan riak, jangan ujub. Itu cara bagaimana nak mengingatkan kita kepada sifat kita manusia adalah lemah. Tak perlu nak ujub, tak perlu nak riak. Ada permintaan kenapa tak buat channel di YouTube, Datuk? Macam mana? Dia minta, ada J Kamal, dia minta buat kat YouTube boleh tak selepas ni? Sebab kalau YouTube kami boleh tengok dekat TV, tengok ramai-ramai dengan ahli keluarga, tapi kalau FB dalam phone saja. Ya, insya-Allah benda tu boleh dilihat di dalam YouTube. Ya, tuan-tuan dah ada lah channel Ustaz Kazim, boleh tengok dalam channel Ustaz Kazim. InsyaAllah kita akan usahakan. Kalau FB kita masih lagi dibenam, masih lagi di-sekat, insyaAllah kita akan berpindah ke sana, insyaAllah.